Okay. Okay, next. So ni formula dia kan, P sama dengan F per A, tekanan ialah daya per unit luas permukaan. Okay, berdasarkan formula kita boleh buat maksud dia. Okay, ni cuba jawab ni pula. Okay, terangkan mengapakah seseorang itu lebih selesa membawa beg galas di belakangnya daripada membawa beg yang berat menggunakan sebelah tangan. Siapa boleh explain? Siapa lebih selesa? Yang bawa beg galas kat belakang ke yang pegang sebelah tangan? Dia kata yang ini kan, yang ni lebih Bawa selesa. beg galas. Yang bawa beg galas kat belakang ni lebih selesa. Okey, sebab apa? Kaitkan dengan formula tekanan. Sebab dia lebih selesa sebab apa kat sini? Sebab tekanan yang dikenakan adalah rendah. Tekanan dia rendah. Kenapa tekanan dia rendah? Sebab luas permukaan dia besar. Maksud kamu luas permukaan ni badan orang ni, luas permukaan belakang badan dia dengan bahu dia Bahu dia. Ya betul. Sebab luas permukaan, luas permukaan badan, badan belakang, badan belakang ke belakang badan? Luas permukaan belakang kan? Belakang badan dia besar, luas permukaan belakang badan dia tinggi. So, tekanan dia rendah jadi dia lebih selesa. Tapi kalau orang yang pegang dengan tangan sebelah ni, yang pegang dengan tangan sebelah ni, dia pun tangan sebelah ni apa? Luas permukaan dia apa? Luas permukaan dia besar ke kecil? Respon. Luas permukaan dia kecil kan, tapak tangan sebelah je kan. Banding dengan orang ni badan belakang dia, belakang badan dia kan besar macam tu. Macam ni tangan yang sebelah ni je luas permukaan tangan dia kecil. Kan tapak tangan, luas permukaan tapak tangan tu. Tapak tangan dia kecil. Bila kecil, tekanan dia apa? Tinggi. Tekanan dia tinggi. So kalau pegang beg pada tapak tangan yang kecil tu terasalah sakit. Sebab tekanan yang dikenakan adalah tinggi. Bila tinggi, so rasa sakit lah. Sebab tu lah beg elok galas di belakang. Sebab bahu kamu ni dengan badan belakang ni dia luas permukaan dia besar. So kalau pakai beg, jadi tekanan yang dikenakan nanti akan jadi rendah. Tekanan yang dikenakan oleh siapa ni? Yang dikenakan oleh beg ni lah. Faham ke ni? Respon. Faham. Faham. Jadi dah habis yang itu, kita try yang ni lah. Ni sebenarnya masa form 2 kan. Cuba sajalah nak ni balik Nak apa ni? Buat ulang kaji sikit. Ni seorang penjual buah-buahan menggunakan sebilah pisau dengan mata yang tajam. Lepas tu luas keratan rentas dia 0.5 cm kuasa 2 untuk memotong sebiji tembikai. Jika daya yang dikenakan oleh tangan penjaja tu ialah 18 Newton, berapakah tekanan yang dihasilkan oleh pisau ke atas tembikai? Tengok pisau. Ni pisau kan. Kenapa pisau ni dia boleh potong? Ni nak potong apa? Dia boleh potong buah tembikai. Sebabnya apa? Luas permukaan yang bawahnya apa? Besar ke kecil ni? Kecil. Kecil kan? Halus je kan? Walaupun halus tapi tajam luas permukaan dia kecil. Halus je kan? Tapi tekanan yang dihasilkan nanti apa? Respon. Tekanan yang dihasilkan tinggi. Sebab itulah dia boleh potong buah. Nak potong buah apa ni? Dia nak boleh potong buah tembikai. Jadi dia tanya berapakah tekanan yang dihasilkan. So pakailah formula P sama dengan F per A. So daya yang dikenakan berapa? 18 Newton bahagi A, area. Dia kata luas permukaan, ni luas keratan rentas pisau tu 0.5 cm kuasa 2. Perasan tak cm kuasa 2 ni unit SI ke? Sentimeter ni adakah unit SI?
Tak. Okey. Sekejap Okey, so macam nak tukar ke unit yang bukan ni, tukar ke unit SI macam mana? 0.5 cm kuasa 2 nak tukar ke meter kuasa 2. Bagi 10,000. Okey, kalau kamu tak sure sebab ni jadi susah sebab apa? Sebab dia kuasa 2 ni kan. Okey. Kalau macam tu kan, apa maksud sentimeter kuasa 2? Maksudnya kan sentimeter. Sebab tu dia sentimeter kuasa 2. Okey, nak tukar ke meter kuasa 2? Maksudnya meter. Okey. Ni sebenarnya topik apa ni? Pertukaran unit ni. Okey. Dalam kalkulator, okey, yang maksudnya kan yang ada imbuhan yang mana? Yang ni kan yang ada imbuhan. Yang ni yang tak ada imbuhan. Yang ada imbuhan ni lah senti. Senti ni imbuhan. Okey, dalam kalkulator kamu ada tak senti? Sebenarnya cikgu, sekejap saya tengok. Cikgu ada ke kalkulator? Sekejap kalkulator yang kat internet ni. Sekejap ni kalkulator ni. Nampak ke? Yang kita tak ada senti kan, yang ada apa? Yang ada mega. Tengok kalkulator kamu yang ada mega, giga, tera. Kan mega, giga, tera, ni mikro. Ni apa? Mili, kilo. Lepas tu piko, ni nano. Okey, tak ada senti kan? Betul tak? Tak ada senti. So kalau tak ada senti kamu kena hafal. Okey, apa senti punya ni? Nilai dia, siapa ingat? 10 kuasa negatif 2. 10 kuasa negatif 2. Okey, so kan kamu ambil kalkulator. Kamu tekan 0.5. Lepas tu tekan ni eksponen. Eksponen negatif 2. Okay, untuk senti kan. Tapi disebabkan kat situ ada 2 senti kat situ. So darab dengan eksponen negatif 2. Sebab ada senti darab senti kan. Jadi eksponen negatif 2 darab eksponen negatif 2. So dia akan jadi apa jawapan dia? Syntax error dah. Okay, kejap Saya tak dapat Shift mode 0.5. Sekejap kalkulator yang cikgu punya ni boleh pula. Cuba kamu buat 0.5 eksponen negatif 2 darab eksponen negatif 2. Tak jadi 0.5 eksponen negatif 2 eksponen negatif 2. Ya Allah. Cuba korang tekan kalkulator kamu jadi tak? Jadi. Jadi kan? Kenapa dia ni tak jadi lah? Pelik tak kenapa dia tak jadi? Terlalu canggih tu. Sekejap, kalau cikgu tukar 0.5, cikgu buat apa kilometer kuasa 2 tukar ke meter kuasa 2 jadi. Sekejap 0.5 kilo, shift kilo, lepas tu shift kilo sama dengan. Ini jadi pula. Tapi yang senti tak jadi 0.5. Eksponen tu tak ada darab lah cikgu. Tak payah maksudnya ni macam ni. Lepas tu tekan lagi. Tak nak jadi. Tapi kalkulator kamu okey je kan? Dapat berapa? Tekan kalkulator kamu. Berapa dapat sentimeter kuasa 2 tukar ke meter kuasa 2 ni? Cuba tekan. 0.5 eksponen negatif 2 darab eksponen negatif 2 sama dengan.
Dapat berapa? Dah tekan ke belum tu? 5 darab 10 kuasa negatif 5. Ya, 5 darab 10 negatif 5 kan? Okey. Oh, kalau kalkulator yang baru ni, yang version baru ni, second edition, dia tak ada ni dia tak ada simbol EXP Kamu pun ada tak simbol EXP, exponent ni? Dia punya darab 10. 10 kuasa X. Itulah dia tak ada EXP, pelik. Oh, okey. Tu second edition dia Cikgu suka lagi yang first edition. Tak apalah. Okey. So yang penting kalkulator kamu dapat. Jadi jangan belilah kalkulator brand ni brand apa ni? Vinacle. Vinacle apa benda ni? Tak dapat lah dia kalau buat itu. Tak apalah. Okey, so kita terus masuk dalam formula ni. Jadi force dia 18 Newton bahagi dengan area dia 5 darab 10 negatif 5 meter kuasa 2. Maksudnya kan, okey dapat berapa? Tekan kalkulator. 18 bahagi 5 eksponen negatif 5. Berapa? Dah, tekan dah. 360,000. 360,000. 360,000. Okey, sekarang ni apa unit dia? Pascal. Pascal. Kau tak tahu unit Pascal, kita buat je. Atas dia apa? Newton, bawah dia meter. Meter apa ni? Respon. Negatif 2. Meter negatif 2 ataupun boleh buat 360,000 Pascal. Okey, Pascal. Sebab tu kena pakai unit SI, Standard International lah. Sebab Pascal ni dia Standard International. Jadi yang lain-lain tu kena masukkan dalam formula, kena pakai unit ni lah Standard International. Kalau pakai unit sentimeter, lepas tu kan kamu pakai unit sentimeter, lepas tu kamu buat Pascal, tu salah. Jawapan dia salah. Okey, next yang ni lah. Kemudian dia menggunakan pisau yang sama untuk memotong buah betik dengan mengenakan tekanan sebanyak 2.7 darab 10 kuasa 5 Pascal. Hitungkan nilai daya dia pula. Okey, cuba buat yang tu. Maksudnya sama je formula dia, pakai P sama dengan FA, F per A. Cuma kamu nak cari apa ni? Kamu nak cari F. So F sama dengan P darab A. KP, pressure dia apa? 2.7 darab 10 kuasa 5. Area. Tadi luas area tadi berapa? Ni 0.5 cm kuasa 2 ni. Tadi dah tukar kan ke meter kuasa 2. 5 darab 10 negatif 5 meter kuasa 2 ni. Pakai unit SI ya. Okey, tekan kalkulator dapat berapa? 13.5 Newton. Okey. So dapat 13.5 Newton. So itulah jawapannya. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, sebenarnya kan dalam KSSM dia tak ada syllabus yang cikgu duk ajar sekarang ni. Ni masa form 2. So sebenarnya masa form 2 korang ada belajarkan benda ni betul tak? Kira-kira macam ni ada? Ada. Ada tak apalah, kita buat revision sikit. Okey, inilah sebuah bongkah kaca berjisim 420 gram. Lepas tu ketinggian dia 7 cm. Okey, bongkah kaca itu diletakkan di atas permukaan meja dengan permukaan yang berbeza bersentuh dengan meja. Hitungkan tekanan maksimum yang boleh dikenakan ke atas permukaan meja itu. Tekanan maksimum yang boleh dikenakan. Okey. Tengok P sama dengan F per A. Kalau kamu nak tekanan tu maksimum, tinggi, so area kenapa? Rendah. Area dia kena rendah. So dalam bongkah ni, bongkah kaca ni, yang mana area dia paling rendah? Yang mana? Mana? Tak dapat tengok Adakah yang ini, luas ni yang paling rendah? Ataupun yang ini,
Yang mana? Yang kedua. Yang kedua ni iaitu panjang dia 7, lebar dia 2. Okey, so luas kat situ berapa tu? Panjang darab lebar. Jadi 7 darab 2, 14. Okey, 14 cm kuasa 2. Okey. So okey kejap Okey. Jadi hitung tekanan. So pakai formula ni lah, P sama dengan F per A. Okey, kamu dah ambil area yang paling rendah ni 14 cm kuasa 2. Okey, sekarang ni force. Mana nak cari force dia, daya dia? Respon. Cuba tengok soalan 120 gram. 420 gram. Ya, 420 gram. Tapi masalahnya yang ni gram. Kita nak force. Force mestilah unit dia adalah Newton. So daripada 420 gram kita tukar dulu ke kilogram. So berapa? 0.42. 0.42 kg. And then daripada kg tukar ke Newton. 4.2. 4.2 Newton. Jadi force dia adalah Jadi force-nya adalah 4.2 Newton. Okey, 4.2 Newton. Kemudian bahagi dengan luas permukaan yang kecil ni lah. Yang 14 cm kuasa 2. Tapi masalahnya kena tukar dulu ke meter kuasa 2. Cuba tukar. Dapat berapa? Nak laju buat guna kalkulator. Tapi kalkulator ni tak boleh. 1.4 darab 10 kuasa negatif 5. Okey, kamu tekan 14. Shift negatif 2 darab shift pula 14 eksponen negatif 2 darab eksponen negatif 2. Okey, dapat apa tadi? 1.4 darab 10 kuasa negatif 5. Dapat 10 kuasa negatif 5. Ya ke? 10 kuasa negatif 3. Dapat 10 negatif 3. Macam kamu dapat negatif 5 Suhai? Cuba buat balik. Tekan ni kalkulator, tekan 14. Lepas tu tekan eksponen negatif 2 darab eksponen negatif 2. Lepas tu tekan sama dengan. Semua dapat tak? 1.4 darab 10 negatif 3 dapat? Dapat. Okey, dapat. Okey, jadi bahagi 1.4 darab 10 negatif 3 meter kuasa 2. Okey, tekan kalkulator, bahagikan 4.2 bahagi 1.4 eksponen negatif 3 berapa? 3,000. 3,000. Okey. Nak laju buatlah Pascal. Tak pun Newton meter negatif 2 pun boleh. Okey, so settle dah ni. A, dia nak tekanan maksimum. Okey, kalau dia nak tekanan minimum yang dikenakan ke atas permukaan meja itu. Okey, bahagian tengok luas mana yang paling ni dalam bongkah ni. So kalau nak tekanan minimum rendah, so area dia kenapa? Luas dia? Tinggi. So dalam banyak-banyak ni mana yang tinggi? Ada 7 kali 5. Ya, 7 kali 5 yang ni 7 kali 5 ni Yang atas ni tak. Yang atas ni kalau kamu kira kamu kena kira luas segi 3, lepas tu luas segi 4. Dia akan lebih rendah lah daripada luas yang besar ni iaitu 7 darab 5. Dapat 16. Kamu dah kira dapat 16. Oh, mana yang atas ni ke? Yang atas tu. Dapat nak kira. Okey, yang atas. Okey, kalau kamu kira kan, kamu kira lah luas segi 3 kan. 3 darab 4 berapa? 12 bagi 2, 6. Ni 6. Tambah dengan ni 5 darab 2. Panjang darab lebar 10 5 darab 2 10. So total kat sini 16. 10. Okey, 16. Tapi kalau yang ini, kalau luas segi 75. ni panjang darab lebar 7 darab 5 35. So ni lebih besar. Okey. Jadi kita nak luas permukaan yang besar, okey, supaya boleh menghasilkan tekanan yang rendah. Jadi 7 darab 5 35 cm kuasa 2. Okey, tukar ke meter kuasa 2. Sama je, tekan je kalkulator tu. 3.5 darab 10 kuasa negatif 3. Okey.
Okey, so 35 eksponen negatif 2 darab eksponen negatif 2. Okey, kamu dapat 3.5 darab 10 negatif 3. Okey. Semua dapat ke ni? Dapat. Dapat. So masuk formula P sama dengan F per A. Jadi F tadi berapa tadi? 4.2 Newton bongkah yang sama kan. So samalah dia punya ni. Sebab dia kat sini dia kata apa? 420 gram kan. Jadi tukar ke kg, tukar ke Newton, 4.2 Newton. Bahagi area 3.5 darab 10 negatif 3 meter kuasa 2. Tekan berapa? 1200. Ya, 1200 Pascal. Jadi betul kan? Tekanan minimum, tekanan yang paling rendah ni 1200 Pascal. Tekanan maksimum yang paling tinggi yang ni 3000 Pascal. Over 3000 Pascal. So kan untuk jawab soalan ni, kamu hanya tengok formula je. Kamu hanya tengok formula je. Kalau soalan tanya tekanan maksimum, tekanan maksimum maksudnya area dia kena rendah. So kamu carilah luas yang paling rendah dalam bongkah ni. Okey, luas permukaan yang paling rendah. Tapi kalau soalan tanya tekanan minimum, okey, dia nak tekanan minimum maksudnya area ni kena tinggi. So kamu tengok dalam bongkah ni luas permukaan mana yang paling tinggi. So dia akan jimat masa lah. Faham tak? Faham. Faham. So dah habis tentang tekanan, kita pergi tekanan cecair. Okey. Tekanan cecair. Apa itu tekanan cecair? Okey, contohnya kan cecair pun ada tekanan dia Contoh kalau ni apa? Bayangkan ni kolam, so kat sini ada ikan kan. Ni air kan. Ni air. So, air ni ada berat tak? Respon. Ada. Ya. Air ada berat ada berat air. So bayangkan ikan ni ada kat bawah. Bila dia kena air, dia ada air yang kat atas ni kan, berat air dia besar kan kat atas ni. So ikan ni pun akan dikenakan tekanan oleh air yang kat atas ni sebab ada berat air. So bila ada berat, mestilah ada tekanan. Faham tak? Kan? Faham. Faham. Okey. So ada tekanan air di sini. So ikan ni akan merasai tekanan air kat sini. Okey. Dia akan mengalami tekanan air yang di atas dia ni. Okey. So macam mana nak kira tekanan air di atas ikan ni? Okey, formula dia P sama dengan H rho G. Ni formula nak kira tekanan cecair. Okey. Ni first time kan dalam form tu tak ada kan belajar ni? Ada belajar ke? Tak ada kan? Tak belajar kira-kira. Tapi tahu formula. Okey. Dia belajar pasal tekanan air, tak belajar pasal formula. Okey. So formula untuk tekanan cecair, cecair P pressure, P tu adalah pressure, tekanan, pressure. Lepas tu H. H tu apa? Kedalaman Ya, kedalaman. Tapi dia ambil yalah, H tu datang daripada height. Tapi dalam ni dia bukanlah ketinggiannya tapi dia kedalaman. H tu adalah kedalaman. Okey, kedalaman. Lepas tu rho. Rho tu apa? Kecepatan. Ya, rho tu adalah ketumpatan. Mana tulis kan? Okey, rho ni adalah ketumpatan air, okey? Ketumpatan air, density air. Okey. G apa G? Siapa tahu G tu apa? Wala Gravity. gravity G tu gravity. Okey. Jadi kamu tengok ikan ni kan, ikan ni telah dikenakan air di atasnya. So air ni akan menyebabkan tekanan, ada ni lah tekanan air lah di atasnya ni, tekanan cecair. Jadi formula nak kira P sama dengan H rho G, iaitu H tu kedalaman daripada atas ke bawah ni ni lah H kedalaman daripada permukaan air yang di atas ke bawah sini. Ikan kat sini kan.
Sini. So ni H. Lepas tu nanti contoh H je cikgu bagi berapa? 5 meter 5 meter air. 5 meter dia punya kedalaman dia. Okey. Lepas tu raw tu ketupatan. Siapa tahu ketupatan air dia apa? Semua ketupatan air sebenarnya 10 meter. ketupatan. Okey, tak apa. Selalu dalam soalan dia akan bagi ketupatan air. Tak payah hafal. Tapi inilah ketupatan air dia kg meter negatif 3. Okey, ni ketupatan air. Lepas tu graviti. Graviti tahulah kan 10. Okey. So nanti masuk je formula P sama dengan H 5 meter. Okey, darab dengan ketupatan air 1000. G graviti 10. Kalau dalam KBSM dia pakai graviti dia 10, tapi dalam KSSM dia tak nak pakai 10, dia nak pakai apa? Dia nak pakai 9.8. Bukan setakat 9.8, dia nak 9.81. Ada 3 ni. 3 angka bertinya. Dia nak pakai 9.81. Kalau dulu senang je nak hafal, graviti 10. Sekarang ni KSSM dia nak 9.81. Dia nak yang tepat sangat. So kamu kena biasakan HDB hafal 9.81. Boleh ke? Boleh. Boleh. So kan nanti kamu darab dah 5 darab 1000 and then darab 9.81 berapa? Empat 49050. So kamu dah tahu dah ni pressure. Lepas tu unit pun kamu dah masukkan unit SI kan, standard international ni meter kan, ni kg meter, ini pun 9.81 ni. Okey, dia sebenarnya 9. Yalah. Kalau kamu nak masukkan unit awal-awal pun boleh juga. Tapi dia akan jadi serabut lah. 1000 kg meter negatif 3. Lepas tu yang ni 9.81 dia sebenarnya N kg negatif 1 dia sebenarnya ni. Okey. Sebab G tu kan pecutan graviti. Pecutan graviti kan A. So kita boleh ambil ni F sama dengan MA. So A sama dengan F per M. So F kan Newton. M mass kan jisim kg. Tu yang jadi N kg negatif 1 tu. Itulah nilai dia N kg negatif 1. Okey, so nanti unit apa boleh potong? Ni kg dengan kg negatif 1 ni boleh potong tak? Boleh. Boleh kan? Sebab ni kg 1, ni kg negatif 1. 1 tambah negatif 1 kosong. Okay, ni boleh potong. Lagi? Yang ni meter ni, meter 1 dengan meter negatif 3. Berapa? 1 tambah negatif 3? Meter negatif 2. So jadi Newton, ni Newton, so Newton meter negatif 2. Kan dapat Newton meter negatif 2. Ataupun nak senang buat je macam ni, 49050 Pascal. Faham ke? Faham. Jadi air yang dekat atas ni, yang dalam kolam ni, air yang di bahagian atas yang cikgu bulatkan ni telah mengenakan tekanan sebanyak 49050 Pascal terhadap ikan ni sebenarnya. So ikan ni mengalami tekanan sebanyak 49050 Pascal. Dia mengalami tekanan air yang di atas dia. Faham ke? Faham? Faham. Bukan setakat ikan je yang mengalami tekanan air yang berada di atasnya. Kita pun mengalami tekanan juga. Tapi tekanan apa? Atas kepala kita semua ada apa sebenarnya? Udara. Udara kan, ada udara kan, lapisan udara kan. Banyak kan lapisan udara daripada ni sampailah ke langit. So bila udara mestilah ada apa? Mestilah ada berat. So kat atas kita ni semua ada berat udara Dia tengah hentam kepala kamu tu. Jadi bila ada berat, mestilah ada tekanan udara. Siapa tahu tekanan udara ataupun tekanan atmosfera berapa? Siapa tahu nilai dia?
10 5 5 unit dia Pascal. Okey, unit dia Pascal. Okey, sebenarnya kan tanpa kita sedar, atas kepala kita ni, badan kita ni telah digenakan oleh tekanan atmosfera sebanyak 100,000 Pascal. Besar tak? Tapi besar kan 100,000 Pascal. Tapi kita macam tak rasa Tapi sebenarnya itulah ada 100,000 Pascal tekanan atmosfera, tekanan udara terhadap badan kita. Tapi kita tak rasa. Okey. Next. Itu lagi. Okey. Tekanan atmosfera ni pun kamu akan belajar sebenarnya nanti selepas tekanan cecair. So hari ni kita fokus tekanan cecair. Lagi berapa minit dah less than 1 minit lah. Tak apa, nanti cikgu bagi link baru. Okey. Ni apa masuk je ni? Cecair sentiasa mencari parasnya. Okey, kejap Okay, nanti cikgu explain yang ni dalam link nanti. Okay, sebelum tu cikgu nak tanya, tekanan di sini, di sini, di sini, di sini sama ke lain-lain? Respon. Cikgu dah bagi dah hint dalam formula tekanan sama dengan lain. G. Oh, kenapa kamu kata lain-lain? Sebab apa? Sebab ni saiz, sebab bentuk saiz bekas lain-lain ke? Tapi cuba tengok fokus kepada ni.